Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Minta maaf ya, tadi ada gangguan sikit. Apa khabar semua? Tahun 6 Sakura 6 Lavender. Sehat hari ni? Sihat. Okey, syukur Alhamdulillah. Okey, terima kasih cikgu ucapkan atas kehadiran murid pada hari ini. Kita teruskan PDPR kita dengan bilangan yang ke-38. Okey, sebelum cikgu teruskan lebih jauh sikit, cuba tengok kehadiran setakat ni siapa yang datang, boleh bagi tahu cikgu untuk 6 Sakura. Cuba cek siapa yang hadir, nama dia belum diambil kehadiran. Setakat ni Kasih, Rugnesh, Syekh Adam dan Wan Nurhana. Ada lagi murid lain? Okey, tak ada lagi, mungkin diorang akan masuk lepas ni. Firas, okey. Firas. Okey, kalau ada tolong tuliskan bahagian chatting kalau cikgu tertinggal. Untuk 6 Sakura ada 5 orang. Okey, untuk 6 Jasmine, Irfan baru masuk. Okey, setakat ni kita ada 3 orang, Irfan, Danisha dan juga Syakirin. Okey, ada lagi tak murid yang baru masuk untuk 6 Lavender? Okey, tak ada Okey, so cikgu akan cerita sikit lah tentang awak punya pencapaian markah. Mungkin ada yang nak tahu. So, cikgu akan tunjukkan kedudukan dan juga markah awak lah sepanjang kita ber-PDPR ni. Okey, untuk kelas Okey, untuk tempat pertama bagi kelas 6 Sakura dengan markah 348 telah dimenangi oleh Firas dan berkongsi kedudukan dengan Kasih dengan markah yang sama 348 juga. Manakala Syekh Adam Putra mendapat 341 markah. Jadi jarak beza antara tempat pertama, kedua dan ketiga ni sangat rapat. Jadi masih lagi boleh kejar-mengejar untuk mendapat kedudukan pertama, kedua dan ketiga. Haris telah jauh ketinggalan. Okey, sebelum ni Haris dapat Haris, antaranya yang dapat Faradania, semua sudah telah jauh ketinggalan. So cikgu harap murid-murid yang lain sebenarnya ada peluang lagi untuk memecut sementara kita lagi ber-PDPR selama lebih kurang seminggu atau 2 minggu lagi. 2-3 minggu lagi lah, insyaAllah. Lepas tu kita akan bertemu di sekolah insyaAllah. Okey, seterusnya cikgu akan teruskan untuk kelas 6 Lavender. Okey, untuk 6 Lavender, okey, untuk sepanjang kita ber-PDPR ni, tempat pertama telah dimenangi oleh Syakirin dengan 339 markah, Danisha dengan 300 markah, manakala tempat ketiga Irfan 219 markah. Jadi jarak beza markah tu agak jauh sikit. Mungkin disebabkan kehadiran pertama. Nombor 2 mungkin disebabkan oleh hantar kerja lah. Okey, dan juga aktif. Okey, masa awak memberikan respon dan sebagainya, itu membezakan markah awak beza sikit daripada kelas 6 Sakura. Okey, walau bagaimanapun tahniah diucapkan kepada murid yang menunjukkan peningkatan yang baik. Masih lagi berpeluang untuk memperbaiki kedudukan pada masa hadapan Okey, so hari ni kita akan teruskan PDPR kita pada hari ini. Okey, cikgu ambil kehadiran Fawaz dulu. Okey, PDPR kita kali ini dengan ruang edisi kedua, di mana kita akan fokus kepada menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ruang dengan pelbagai strategi. So hari ni soalan kita agak sukar sikit. Kenapa cikgu kata sukar? Sebab soalan ni kita kena kira. Tak macam soalan hari Isnin hari tu, soalan tu agak direct. Soalan untuk edisi yang kedua ni adalah soalan yang memerlukan kita memahami. Okey, sebab tu menjawab soalan ABC ni dia ada 8 saja soalan. Cikgu tak bagi banyak, 8 saja soalan. Lepas tu soalan dia cikgu bagi masa selama 3 minit untuk nak jawab untuk satu soalan. Jadi awak jangan gelojoh-gelojoh nak terus dapat jawapan. Kira dan cuba dapatkan jawapan dalam masa 3 minit tu. Kalau dah terlebih tu maksudnya awak tak mampulah menjawab. Okey, kalau awak lebih boleh menjawab dalam masa 3 minit, maknanya awak boleh menyelesaikan soalan tu dengan baik lah. Okey, so maknanya kita nak tengok, cikgu akan bimbing dulu macam mana menjawab soalan berdasarkan edisi cikgu dulu. Semalam cikgu dah serahkan
contoh soalan yang kita nak bincang pada hari ini. So hari ni cikgu akan cepatkan sikit untuk soalan 4 ni. Okey, cikgu akan ajar secara laju sikit lah, supaya fokus kepada apa benda kita nak belajar hari ni. Kemahiran tu awak kena tahu macam mana nak mengiranya, supaya nanti bila kita nak jawab soalan ABC lebih mudah lah. Okey, kalau sempat kita akan bincang soalan mana yang banyak salah. Okey, soalan mana yang banyak salah. Okey, soalan yang mana yang banyak salah kita akan bincang. Mana soalan yang bagi cikgu mungkin mudah, kita skip. Okey. Okey, so cikgu akan tunjukkan macam mana. So cikgu harap semua orang boleh buat catatan pada dalam buku mana-mana, supaya kita tidak mengantuk tengok saja kan. So kita catat sama-sama, tak perlu kita salin soalan, salin jawapan saja kan. Okey, soalan yang pertama, sebelum kita pergi jawab soalan, kita tulis dulu hari dan tarikh lah. Okey, so hari ni hari kita ialah hari Khamis. Okey, so hari ni ialah hari Khamis. Okey, tarikh kita hari ni adalah 21 hari bulan Oktober 2021. Okey, fokus kita menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan ruang dengan pelbagai strategi. Okey, sebelum ni cikgu pernah ajar awak konsep pseudo-cheese, single line, double line, circle dan juga square. Okey, so kalau ingat lagi, okey, single line tu ialah kata maklumat yang diberikan. Contohnya nombor dan sebagainya. Single lah, C Okey, cikgu tulis ringkas kat sini. C single line bermaksud maklumat. Okey, double DO ni maksudnya kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Okey, dia nak luas dan sebagainya. Okey, do. CI bermaksud circle ialah kata kunci. Kata kunci, contoh bertambah, lebih panjang, lebih pendek dan sebagainya. Dan juga S. S adalah syarat. Okey, syarat dia. Okey, so sekarang ni kita nak buat macam mana? Square adalah syarat dia. Okey, pertama sekali tengok soalan nombor 1. Cikgu besarkan sikit Rajah 1 menunjukkan dua buah kotak berbentuk kubus, iaitu S dan T. Jadi cikgu gariskan single line, kubus, S dan T. Panjang kotak T ialah 20 cm lebih panjang. So ini adalah kata kunci. Bila sebut kata kunci, cikgu bulatkan. Okey, cikgu bulatkan kata kunci dia lebih panjang. Kemudian maklumat yang diberikan lagi satu ialah 20 cm. Okey, daripada panjang kotak S. So kita nampak dekat sini dia punya panjang dia untuk kotak S ialah 10. Ini adalah kubus dua-dua adalah kubus. So apakah ciri-ciri kubus? Semua orang tahu dia punya panjang, lebar dan tinggi semuanya sama. Jadi untuk S, sekiranya tingginya 10 cm, jadi lebar dia pun ataupun panjang dia pun 10 cm juga. So yang sini pun 10 cm juga. Ini kita kena tahu. Sebab ini adalah kubus. Kubus mempunyai panjang sisi yang sama. Okey, so tak perlu nak pening-pening ni berapa. Kita dah nampak dah, kubus mesti mempunyai sisi yang sama panjang. Sebab tu kita kena gariskan kata kunci kubus tu supaya kita faham. Okey, sekarang soalan yang pertama, A. Kira luas. Jadi kehendak soalan kata double line. So cikgu doublekan line. Luas. Okey, luas, kira luas dalam sentimeter kuasa 2. Okey, sentimeter kuasa 2 adalah syarat dia. Dia maksudnya dia nak unit dia ini. Cikgu petakkan. Kira luas dalam sentimeter persegi, permukaan berlorek. Jadi cikgu gariskan dia punya kehendak soalan tu. Double line juga. Maklumat soalan ini dia punya kehendak soalan tu. Double line. Permukaan berlorek pada kotak S. Jadi dekat sini luas, formula dia ialah apa dia? Okey, formula dia siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu cikgu formula luas apa dia? Seorang, tolong bercakap sikit. Formula luas. Come on guys. Seorang. Okey, tulis pun boleh kalau tak nak cakap. Apa formula luas? Panjang darab. Okey, panjang darab lebar. Okey, terima kasih yang bagi respon kat dalam chatting tu. Panjang darab lebar. So kita dah tahu dah permukaan kotak X yang berlorek ni adalah yang ini. So panjang dia adalah 10, lebar dia pun mesti 10. Jadi sebab ingat untuk panjang dan lebar mesti berbentuk L. Jadi cikgu ambil ni panjang dia
Dan yang ini cikgu ambilkan dia sebagai lebar. Okey, dia mesti L. Okey, jadi 10 darab 10. Okey, jadi 10 cm darab 10 cm. Okey, so kita dapat 10 darab 10 bukan 20 ya. 10 darab 10 adalah 100. Jadi jawapannya adalah 100 cm persegi. Selesai, dapat 1 markah. Okey, mudah saja soalan A ni. Ingat luas ialah panjang darab lebar. Okey, soalan seterusnya B. Hitung isi padu. So cikgu gariskan perkataan isi padu. Dalam sentimeter kuasa 3 cikgu petakkan syaratnya kotak T. Maklumat dia kotak T. Ataupun kehendak soalan dia ialah kotak T. Isi padu. Okey, sebelum kita nak nak jawab soalan isi padu kotak T, kita kena tahu dulu sisi bagi kotak T ni ialah berapa. So sekarang ni dalam soalan ni dia tak bagi tahu. Tapi dia hanya berikan maklumat dekat atas. Sebab tu cikgu suruh gariskan yang atas ni. Panjang kotak T ialah 20 cm lebih panjang. Jadi lebih panjang sebenarnya adalah operasi tambah. Bermaksud untuk nak cari panjang ni, samalah ni, semua sama kan. Bermaksud 20 cm tambah 10 cm. Jadi semuanya berapa cm? Berapa cm? Seorang bagi tahu cikgu. Berapa cm? 30 cm. Okey, terima kasih. Bermaksud kubus T ni dia punya panjang dia 30 cm. Logik lah sebab kita tengok dalam gambar ni pun T ni lagi besar kan. Jadi secara logiknya mestilah T ni lebih panjang. Okey, jadi mestilah 30 cm. Logik lah jawapan dia 30 cm. Jadi kita dah tahu dah dia punya sisi dia ialah 30 cm. Okey, sekarang kita patah balik kepada soalan A. Hitung isi padu. Isi padu cikgu guna simbol V. V bermaksud volume. Panjang darab lebar darab tinggi. Ingat, isi padu mesti guna 3. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, so kita masukkanlah nombor dia. Yang pertama 30 cm darab 30 cm darab 30 cm. Okey, pertama sekali kita dapat jawapan 30. Okey, 30 cm darab 30 cm. Kalau tak reti, buatlah bentuk lazim dia berapa. Siapa yang tahu, terus buat jawapan kan. Okey, bermaksud okey, macam ni cikgu tengok ni kosong ni cikgu simpan dulu, ada 3 kosong. Cikgu simpan dulu 1 2 3 cm kuasa 3. Sekarang ni cikgu ambil 3 darab 3 darab 3 pula. So 3 darab 3 9. Okey, 9 darab 3 27. Bermaksud jadi 27,000. So jawapannya ialah 27,000 cm persegi. Sentimeter padu, minta maaf. Sentimeter padu. Sebab ini adalah sentimeter 3 ni, maksudnya sentimeter padu. Kalau siapa yang tak reti nak congak macam cikgu buat, daratlah macam biasa. 30 darab 30, dapat jawapan darat lagi 30. Okey. Macam ni cikgu tahu. Kosong ni cikgu simpan dulu. 3 darab dengan 3 9. Okey, 9 darab 3 27. Ni cikgu congak sahaja. Ni cara murid yang lebih pandai. Terpulanglah. Ikut pada kesesuaian masing-masing. 6 sakura sebaik-baiknya congaklah macam cikgu ajar tadi. Kosong ni kita simpan dulu, letak 3 belakang. Sebab ada 3 kan. 1, 2, 3. Okey, kemudian 3 darab 3 9. Okey, 9 darab dengan 3 27. So kita letak saja depan ni. So jawapan ni 27,000 cm padu. Okey, sekarang soalan C. Berapakah luas permukaan dalam sentimeter kuasa 2 kotak S dan kotak T? Okey, yang ni lagi susah soalan ni. Kenapa dia suruh cari luas permukaan? Okey, kita kena tahu kubus ada 6 permukaan. Okey, ada 6 permukaan yang sama besar. Okey, tak kisahlah yang ini. Contoh yang ini kita tahu luas dia adalah 100 kan. Sebab apa? 10 darab 10 ialah 100. Jadi kita dah buat tadi soalan A. So maksudnya untuk kubus S sahaja, untuk satu permukaan, kita perlukan 100 cm persegi. Okey, sekarang cikgu buat kubus S dulu. Okey, kita buat dulu kubus S. Okey, kubus S. Okey, kita kena tahu sebenarnya kubus S ni ada 6 permukaan. So cikgu tulis 6 dulu. Kenapa 6? Kita boleh kira sendirilah. Kita tahu kubus ni permukaan dia ada 6. Dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia punya muka dia.
So maksudnya kita buatlah 6. So 6 darab dengan satu permukaan ada 100. Jadi 100 cm persegi. Sebab kita dah kira dah soalan A tadi. Nampak ni soalan A tadi kita dah kira. So tak payah nak kira lagi. So 6 darab 100 cm persegi. So dapatlah jawapan 600 cm persegi. Ini adalah luas permukaan bagi kubus S. Okey, sekarang nak cari kubus T. Kubus T ni yang susah sikit. Okey, sebenarnya untuk soalan kubus T ni, kalau awak ni jenis yang faham, sebenarnya kita boleh nampak dekat sini. Okey. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Macam mana kita nak kira? Kita kena kira satu dulu permukaan. Okey, cikgu guna warna kuning lah supaya awak boleh nampak. Satu saja permukaan luas kubus T. Satu saja permukaan dia. Tak payah cari semua. Cari satu dulu. Kemudian kita darab dengan 6. Kenapa darab dengan 6? Sebab kubus ada 6 permukaan. Sama macam kubus S. Okey, jadi cikgu letak dulu 6 awal-awal. Okey, cikgu letak dulu 6 awal-awal. Darab. Okey, sekarang ni kita cari dulu luas permukaan bagi kubus T. Ini yang satu cukup. Okey, yang ni kita tahu. Okey, yang ini panjangnya 30. Kan? 30 cm. Yang ini pun 30. Bermaksud 30 darab 30 lah. Betul? Sebab panjang darab lebar dapat luas kan. Jadi 30 darab 30. Mesti L. 30 darab 30. Kita cari yang warna kuning satu je. Satu je dulu. Okey, so 30 darab 30 saja. Okey, so cikgu pun tulislah kat sini. 30 cm darab 30 cm. Macam tu. Okey, so kita dapatlah jawapan dia berapa. Okey, kita selesaikan dulu sikit-sikit. So 6 ni adalah 6 darab 30 darab 30 ialah 900 kan. Okey, 900. So kita tulis 900 cm kuasa 2. Baru kita darab dengan 6. Okey, 900 darab 6 bermaksud 9 darab 6 je sebenarnya. 9 darab 6 adalah 54. So belakang ada kosong, letaklah kosong. Cm kuasa 2. Jadi luas permukaan bagi kubus T adalah 5400 cm kuasa 2 ataupun persegi. Tapi soalan kata berapakah jumlah? Kita jangan terus siap tu, tak siap lagi. Bila soalan kata jumlah, bermaksud kita kena guna operasi tambah. Jadi kita tulislah kat sini lagi satu. Jumlah. Okey, kita buat. Okey. 5400 cm kuasa 2 tambah dengan 600 cm kuasa 2. So kita dapatlah luas permukaan bagi soalan A ni adalah 6000 cm kuasa 2 ataupun 6000 cm persegi. Okey, soalan ni agak susah sikit. Luas permukaan memang susah sikit sebab inilah soalan darjah 6. Okey, awak kena tahu. Awak cari je satu dulu. Kenapa cikgu cari satu dulu? Sebab ini adalah kubus. Kubus senang. Kalau kuboid susah. Kenapa kuboid lagi susah? Sebab kuboid dia ada 6 permukaan juga. Tapi kuboid dia ada yang besar sikit, ada yang kecil sikit. Jadi kita kena cari satu-satu. Jadi susah sikit lah soalan kuboid ni. Tapi kubus dia senang sebab dia permukaan dia semua sama. Okey, semuanya sama besar. Okey. Okey, selesai dah soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni penyelesaian masalah TP5. Lepas tu tadi tu soalan dia TP5 juga tu. Okey, rajah 2 menunjukkan sekeping kertas. Okey, sekeping kertas yang berwarna kelabu lah sebenarnya. Okey, tiba-tiba Danisha ni memotong keluar. Okey, cikgu gariskan kata kunci dia. Okey, maklumat dia tu diberikan memotong keluar. Cikgu bulatkanlah. Memotong keluar ni adalah operasi tolak. Keratan kertas berbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi cikgu gariskan ni maklumat diberikan segitiga bersudut tegak. Okey. So dia punya panjang dia 12, lebar dia 8. Ini untuk segi 4 tepat iaitu sekeping kertas ni. Okey, kemudian Danisha ni dia potong yang warna putih ni. Maksudnya dia nak buat lubang lah. Dia nak jadikan yang dalam ni dia nak keluarkan. Iaitu di mana panjang dia 6, lebar dia adalah 4. Okey.
Okey, sekarang kita tengok soalan C. Minta maaf, ni soalan A bukan soalan C. Soalan A. Okey, kira luas dalam sentimeter persegi keratan yang dikeluarkan. Okey, bermaksud dia suruh cari yang warna putih ni. Betul tak? Kira luas. Luas tadi cikgu dah cakap, luas ialah panjang darab lebar. Ni syarat dia, memang syarat dia sentimeter kuasa 2 lah. Keratan yang dikeluarkan itu. Maksudnya dia suruh cari yang warna putih ni berapa luas dia. Okey, ini bentuk segitiga. Segitiga, formula dia tak sama macam formula luas segi empat dengan segi empat sama dengan segi empat tepat. Dia kena buat satu benda yang lain sikit, iaitu kena bahagi dengan 2. Okey, so maknanya formula dia lebih kurang macam ni lah. 1/2 darab panjang darab lebar. Ni dia punya formula dia. Okey, 1/2 darab panjang darab lebar. 1/2 darab panjang darab lebar ni sebenarnya bahagi 2 sebenarnya. Panjang darab lebar, lepas dapat jawapan bahagi dengan 2. Itu maksud dia. Jangan keliru pula 1/2 ni nak kena buat macam mana? Bahagi 2 sebenarnya. Okey, so sekarang ni panjang kita dah tahu. Panjang dia ialah 6 cm, kan? So kita tulislah. Okey, 1/2 darab 6, lebarnya adalah 4 cm. So kita tulislah darab dengan 4. Tapi tulislah dia punya cm tu ya. Tulis cm dia. Cikgu pun lupa nak tulis. Cm darab 4 cm. Okey, bermaksud sebenarnya 6 darab 4, 24. So kita dapat 24 cm kuasa 2 bahagi dengan 2. 1/2 ni sebenarnya bermaksud bahagi 2. Jadi kita selesaikanlah 24 cm kuasa 2 bahagi dengan 2 sama dengan 12. Siapa yang pandai congak, congak saja. Yang tak pandai congak, buatlah bentuk lazim bahagi 2. So sebenarnya luas keratan yang dikeluarkan oleh Danisha yang warna putih ni ialah 12 cm persegi. Okey, faham soalan A ni? Kalau faham, tulis faham. Okey tak soalan ni? Ingat ni soalan untuk luas bagi bentuk segitiga ni. Segitiga ni dia berbeza sikit. Dia kena bahagi dengan 2. Masih sama, panjang darab lebar, cuma dia kena bahagi 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab asalnya segitiga ni adalah segi 4, tapi telah dipotong 2. Kalau awak tak percaya, awak tengok cikgu potong ni. Cikgu buat sambungan ni. Nampak tak macam segi 4? Dia sebenarnya segi 4, tapi telah dipotong menjadi 2. Sebab tu dia panjang darab lebar tapi kena bahagi 2. Itulah dia punya asas dia. Okey, so kita dah selesai dah soalan nombor huruf A. Okey, sekarang kita pergi pada soalan B. Berapakah luas dalam sentimeter kuasa 2 kertas yang masih ada? Okey, kertas yang masih ada. So ni kehendak soalan cikgu double line kan. Luas. Okey, luas dalam sentimeter, syarat dia yang masih ada. Bermaksud yang warna kelabu ni lah. Kan kita dah keluarkan putih. Jadi maksudnya semua sekali yang warna kelabu ni berapa? Okey, bermaksud dekat sini kita kena cari luas keseluruhan rajah ni. Sebab warna putih ni dia sebenarnya dia ada dekat dalam kelabu ni. Dia berada di dalam. Jadi sebenarnya bila kita darab panjang darab lebar untuk segi 4 tepat ni, sebenarnya dia ada sekali dengan warna putih ni. Okey, maksudnya sekarang kita cari dulu luas segi 4 tepat ni dulu. Panjang iaitu, okey, cikgu guna warna lain lah supaya awak tak confuse. Okey, panjang dia ialah 12, manakala lebarnya adalah 8. Ini warna hijau ni untuk segi 4 tepat. Yang warna biru yang cikgu bulat ni untuk segi 3. So jangan confuse. Ini segi 4 tepat punya yang warna hijau cikgu bulatkan. Okey, so cikgu gunakan pen warna hijau. Cikgu cari dulu luas segi 4 tepat dulu. Okey, luas masih sama formula dia. A sama dengan panjang darab lebar. Okey, so kita tulis kat situ 12 cm darab dengan berapa? 8 Okey, darab dengan 8. Okey, 8 cm. Okey, so 12 darab 8. Okey, so kalau tak tahu buatlah 8 darab 2, 16 kan.
16, satu naik atas 896. Jadi dapatlah 96 cm kuasa 2 ataupun cm persegi. Okey, yang 96 cm persegi ni termasuk sekali yang warna putih ni. Dia sebab warna putih ni ada dekat dalam. Sekarang ni Danisha ni dia keluarkan. Bila dia keluarkan, mestilah dia memotong dan mengeluarkan, mestilah guna operasi tolak tu cikgu tulis tadi kat atas tu, tolak. So kita kena tolak lah yang 12 cm ni sebab ini kita dah keluarkan, kita dah potong. Kita guna cutter, kita potong yang kat dalam ni supaya dia jadi lubang warna putih ni. So kita tolak lah. Okay, so sekarang ni untuk cari yang masih ada, so cikgu tulis kat sini. Okay, cikgu padam. Okay, cikgu guna warna biru. So cikgu tulis kat sini masih ada. So bila sebut masih ada, kena tolak lah yang banyak tu kan. Yang banyak tu 96. Cikgu tulis 96 cm kuasa 2. Kita tolak yang Danisha potong tu 12 cm persegi. So berapakah yang tinggal? So kita kira 6 tolak 2 ialah 4. 9 tolak 1 adalah 8. So bermaksud Danisha telah mengeluarkan 12 cm persegi. So yang masih tinggal luas kertas tu adalah 84 cm persegi. Itu maksud dia. Okey, boleh faham tak kenapa warna hijau ni apa benda, warna biru ni apa benda? Warna hijau ni untuk siapa sebenarnya? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu ulang balik. Hijau ni siapa punya? Siapa boleh cakap? Senyap je ni. Ataupun tulislah dekat bahagian chatting. Mungkin malu nak cakap ni. Yang hijau ni sebenarnya siapa punya? Yang panjang darab lebar 12 cm. Okey. Darab 8 cm. Okey, betul Danisha. Yang warna hijau ni adalah segi 4 tepat yang punya. Okey. Yang 12 ni adalah segi 3. Disebabkan Danisha dia potong, dia keluarkan. Jadi kita tolak lah. Okey, kita tolak. Jadi kita ambil yang besar ni, 96 ni. Kita tolak yang potong ni. So dapatlah 12. Okey. Soalan C. Danisha menghias. Okey, cikgu gariskan kata kunci. Menghias keliling. Okey, keliling. Bila sebut keliling, maksudnya perimeter. Dia guna perkataan lain ni. Perkataan yang lain senang nak faham. Danisha menghias keliling kertas itu dengan reben. Maksudnya dia letak kertas itulah dengan reben. Tandakan right bagi panjang reben yang digunakan. Okey, maksudnya sekarang ni Danisha dia ambil reben. Okey, contoh cikgu lukislah reben ni kan. Okey, warna kuning. Danisha dia hias kat sini. Letak reben kat sini. Ni dekat sekeliling kertas tu kan. Ni pun letak juga reben. Okey, kemudian yang ini pun sama. Okey, awak anggaplah yang warna kuning ni sebenarnya adalah reben. Yang cikgu duduk conteng-conteng kecil-kecil kan. Okey, dia tanya, berapakah reben yang diperlukan untuk nak hias yang warna kuning-kuning ni? Maksudnya berapa panjang diperlukan? Siapa tahu guna operasi apa? Tak apa, tulislah. Kalau rasa nak ni, darab. Okey, nak darab dengan apa? Betul, Syakiri. Jawapan dia tambah. Sebenarnya perimeter. Perimeter operasi tambah. Yang darab tu semua luas dan isi padu saja. Luas, panjang, darab lebar. Isi padu, panjang, darab lebar, darab tinggi. Perimeter tambah je. Jadi bermaksud, kita nak cari panjang 12 ni tambah dengan 8, tambah dengan 12 ni yang bawah dan tambah 8 yang tepi ni. So kita tahulah berapa panjang reben yang digunakan oleh Danisha. Tu maksud dia. Okey, so cikgu tuliskan ayat matematik dia dekat bawah ni. Mungkin awak boleh faham. Atas sekali ialah 12 cm. Okey, kemudian tambah dengan tepi sebelah kanan 8 cm. Okey, kemudian tambah yang bawah pula 12 cm. Dia sama kan? Atas dengan bawah kan sama. So tambah lagi. Okey, kemudian yang belah kiri pun 8 cm. So dapatlah jawapan. Macam itulah. Menghias tu perimeter ialah tambah semua. 12 tambah 8 20 kan? 12 tambah 8 pun 20. Jadi 20 tambah 20 berapa? 20 tambah 20.
Tulislah kat chatting tu siang cikgu. Okey, 40. Okey. So jawapan dia 40 cm. So jawapan dia inilah. Okey. Tu maksud dia. Awak kena faham ni soalan penyelesaian masalah ni memang sukar sikit lah. Awak kena faham betul-betul. Dia memang tak guna perkataan perimeter, tapi kita kena faham menghias keliling. Mestilah kita kena buat sekeliling dia. Okey. Okey, kita dah selesai dah soalan nombor 2. Cikgu laju sikit sebenarnya ni. Okey, soalan nombor 3. Kita TP5 Soalan ni TP5. Okey, soalan nombor 3. Ke ada yang nak salin lagi ni? Meninggal lah motor bomba semalam ni. Okey, siapa yang nak salin boleh terus salin. Okey, kalau dah selesai okey, nanti awak boleh salin kemudian pun boleh. Cikgu akan serahkan benda ni dalam Padlet, so awak boleh tengok kemudian. Dan juga video, so awak boleh rujuk balik semula lah. Kalau awak tak ada masa nak tengok sekarang, nak tengok lagi sekali, nak faham betul-betul. Okey, sekarang cuba tengok soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan sebuah tangki air. So tangki air ni sebenarnya dia besar, tetapi air dia baru sampai 4 meter saja tinggi dia. Lebar dia 6 meter. Okey, sorry, panjang dia 6 meter, lebarnya ialah 5 meter. Okey, maksudnya ada banyak lagi lah air boleh isi kan. Okey, soalan pertama C. Berapakah isi padu? So gariskan perkataan isi padu dalam meter padu. So ni cikgu petakkan syarat dia. Air di dalam tangki tu. Maksudnya soalan suruh cari air. Bermaksud sampai sini saja kan? Betul tak? Sampai sini saja. Bermaksud tak ada sampai atas pun. Sampai sini saja. Jadi dia punya tinggi dia bukan sampai atas. Jangan confuse. Tinggi dia setakat mana yang kita nak je lah. Sebab dia kata cerita pasal air kan. So air dia tinggi 4 meter saja. Jadi tinggi dia 4 saja. Okey, sekarang kita gunakan formula isi padu. V sama dengan panjang darat lebar darat dengan tinggi. Okey, so panjang kita dah tahu. Panjang mestilah panjang dekat bawah kan. Panjang mesti kat bawah. Ini bukan panjang, ini tinggi. Tinggi naik ke atas. Kena tahulah dia punya perbezaan tu. Okey, kena kenal. So ini mestilah panjang. So kita tulis 6 meter. Lebar mestilah dia yang bawah juga tapi yang pendek sikit. So cikgu ambil 5. So ni 5 lah. Tulis kat situ lah 5 meter. Okey, tinggi dia bukan sampai atas. Tinggi dia sampai sini saja sebab cerita pasal air sahaja. Berapakah isi padu dalam meter padu air di dalam tangki itu? Air maksudnya sampai sini je lah. So tinggi dia 4 saja. So tulis 4 meter. Okey. So dia punya air matematik ni macam tu. Okey, bila kita menjawab soalan matematik, awak buat macam ni, awak dah dapat 1 markah walaupun jawapan awak salah. Sebab tu cikgu suruh buat formula ni. Ada sebab kenapa cikgu buat benda-benda ni semua. Sebab ini akan membantu awak mendapat 1 markah. Manalah tahu tiba-tiba awak tu salah jawapan sebenar. At least awak dapatlah 1 markah kan, daripada tak dapat langsung. Okey, fasa 3 Sebab ada 3 kan, panjang dan lebar dan tinggi. Okey, so kita selesaikan dulu. 6 darab 5, 30. Congak saja. 6 darab 5, 30. 30 darab 4, 120. So itulah 120. 120 meter padu. So maksudnya air yang ada dalam tangki tu ialah 120 meter padu. Okey, soalan B. Kapasiti isi padu penuh tangki itu ialah 300 meter padu. Maksudnya air tu boleh naik sampai ke atas semua sekali. Bila penuh boleh jadi 300 meter padu. Hitung tinggi bagi tangki itu. Maksudnya dia nak suruh cari tangki punya tinggi sampai atas lah maksudnya. Okey, maknanya cikgu akan gunakan pen warna hijau nak tunjukkan kat sini. Dia suruh cari yang ini tinggi sampai atas. Sama dengan berapa? Ni sama dengan berapa dia kata. Okey, so dia bagi tahu dah. Dia dah bagi formula. Dia cakap apa? Dia kata isi padu 300 meter padu. Dia bagi dah 300 meter padu. Yang panjang dah tahu 6. Lebar pun tahu 5. Tinggi saja tak tahu. So maknanya sekarang kita kena keluarkan maklumat yang diberikan ni, tuliskan dalam ayat matematik. Ni sama dengan berapa? Ni yang kita nak cari ni. Betul tak? Ini yang kita nak cari. So yang ni kita nak cari, kita gunakan formula yang telah diberikan. Okey, so kita tuliskan formula dia dulu. Okey, so dia kata kapasiti isi padu. So kita gunakan formula isi padu. V sama dengan isi padu V lah. Panjang darat lebar
darab tinggi. Okey, isi padu dia kita tahu 300. Kita tahu 300. Okey, kita tahu. Jadi 300 cm ni kita tulis lah dekat V ni. Sebab kita memang tahu jawapan dia 300. Sebelum ni kita nak cari V kan. Sekarang dah terbalik. Dia nak cari benda yang dekat dalam ni. So kita tahu, kita tulis benda yang kita tahu. V kita tahu. Oh, V 300 cikgu. Saya tahu. Volume dia maksudnya isi padu penuh tangki tu 300. Saya tulislah 300. Okey, panjang saya tahu. Panjang dia kat mana? Tengok kat soalan tadi. Panjang dia ada 6. Bukan panjang dia ada 6. Panjang dia ialah 6 meter. So kita tulis 6 meter. 6 meter. Lebar kita tahu juga tadi. Lebar ialah 5 meter. So darab tinggi. Tinggi yang tak tahu. So tak tahu janganlah tulis nombor. Tulislah huruf T. Macam tu. Jadi kita tak tahu kan berapa kan. So kita tulislah T. Okey, sekarang ni bila dah dapat macam ni, kita selesaikan mana yang kita tahu dulu. Okay, kalau tengok dekat soalan ni, yang kita tahu adalah ni. Dua benda ni. Yang kita boleh jawab dulu. So kita pun selesaikanlah 6 darab 5 tu dulu. Okey, 6 darab 5 jawapannya ialah 30 meter kuasa 2 sebab darab kan. Kuasa 2. So kita dapat 300 meter. Ini pun sama 300 meter kuasa 3 darab T. Okey. Bila kita nak cari T, maksudnya dia seorang-seorang sahaja. Okey, maksudnya kita kena ni darab, lawannya kita bawa pergi ke sini, kita akan lawan darab lawannya adalah bahagi. Bermaksud 300 meter persegi padu akan bahagi dengan 30. Okey, ini darab tau. Darab lawannya bahagi. Macam kita belajar tolak lah. Contoh macam ni 5 tambah berapa dapat 6. Okay, so semua orang tahu cikgu 1. Memanglah awak tahu 1. So macam mana awak tahu ni 1? Awak guna operasi tolak. Terbalikkan dia. Sebab sini tambah. So kita terbalikkan. So 6 tolak 5. So dapatlah 1. Betul tak 1? Betul lah 1. Dia jadi songsang. Songsang ni maksudnya diterbalikkan dia punya simbol dia. Kalau situ tolak, jadi tambah. Kalau tambah, jadi tolak. Kalau darab, jadi bahagi. Kalau bahagi, jadi darab. Okay, so ini contoh je lah. Okay. So maknanya dekat sini 300 meter padu bahagi dengan 30 meter kuasa 2 sahaja. Okey. So ini dah ni 3 ni jadi 1 je lah. Maksudnya kita tolak-tolak ni sebenarnya jadi 1 saja huruf dia. Okey, so 300 bahagi dengan 30 jawapannya adalah 10. Kalau tak tahu buat bentuk lazim. Kalau boleh congak je terus. Congak je macam ni. So 30 bagi 3 10. So tinggi bagi tangki itu adalah 10 meter. Cikgu, boleh tak kalau saya nak try kira lagi sekali, betul tak dapat 10? Kalau tak percaya awak cubalah kira. 6 darab 5 darab 10 dapat tak 300? Dapat. Boleh semak lah kalau nak semak guna kalkulator. Okey, itu cerita dia lah. Okey, soalan B ni pun sama, susah sikit. Okey, soalan C. Hitung isi padu air dalam meter kuasa 3 isi padu yang masih boleh diisi dalam tangki itu. Soalan 1 markah. Yang boleh diisi. Boleh diisi. Maksudnya yang warna putih ni lah dekat atas ni. Okey, soalan ni sebenarnya nampak macam susah. Tapi sebenarnya soalan ni 1 markah je. Kenapa 1 markah? Sebab soalan ni sangat senang. Kita tak perlulah nak kira guna isi padu, formula isi padu. V, darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Tak payah. Sebab tu dia TP5 Kenapa? Sebab orang yang tak pandai dia akan buat macam tu. Macam mana dia buat? Bukan tak pandai lah. Dia suka buat kerja banyak kali. Dia buat macam ni. Dia ambil 10 ni. Dia nak cari tinggi ni dulu. Dia nak cari tinggi ni. Kan sampai sini je. Air kan, yang tak ada air kan sampai sini je kan. So dia nak cari, dia dapat 10 darab 10 tolak 4, jawapan dia 6. Maksudnya yang tak ada air 6 meter tinggi dia. So dia pun buatlah panjang, darab lebar, darab tinggi. 6 darab 5 darab 6. Dapat jawapan. Boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Tapi sebenarnya ada cara yang lagi senang. Okey, cara yang lagi senang, ini soalan dia soalan TP5 tau. Maksudnya ada banyak cara. Cara yang lagi senang, kita ambil lah jumlah semua sekali. Ni, semua sekali kan 300. Air yang ada 120 je. Jadi kita gunalah operasi tolak. Betul tak? Lagi senang. 300 meter
persegi, kita tolak dengan yang air yang ada. Air yang ada kita dah kira tadi kan. Air yang ada tadi kita kira 120. So kita tolaklah air yang ada tu. So kita dapatlah air yang tak ada. Macam dalam kelas lah. Murid yang ada dalam kelas 30 orang. Murid lelaki ada 14 orang. Jadi berapa murid perempuan? Takkan awak nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 murid perempuan. Buat kerja bodoh lah macam tu. So lagi senang kita ambil 30 tolak dengan 14 kan. Okay, tolak dengan 14 orang murid. Perempuan tadi macam tu. So kita dapatlah murid lelaki. Sama juga macam soalan ni. Ataupun macam tu lah. Cikgu tak ingat soalan ni tadi. Okay, so kita tolak lah. Kosong tolak kosong, kosong. Meter kuasa 3. Okay, so kita pinjam 2, sini dapat 10. 10 tolak 2 dapat 8. 2 tolak 1 dapat 1. So jawapan dia 180 meter padu yang boleh diisi lagi dalam tangki itu. Maksudnya yang warna putih ni lah, yang dekat atas ni. Okey, maksudnya yang warna putih ni nampak logik kan. 180. Yang ni kecil sikit kan. 120 je. Atas ni nampak banyak. Maksudnya banyak lagi air boleh diisi di dalam tangki itu. So kita kena fikir jugalah secara logik dia macam tu. Okey, selesai. Kalau tak faham boleh tengok balik soal video ni ataupun boleh tanya cikgu lepas ni. Okey, soalan 4. Okey, soalan 4 yang terakhir lah untuk perbincangan kita pagi ni. Kemudian cikgu akan bagi awak soalan quizzes. Kalau sempat kita bincang beberapa soalan. Kalau tak sempat kita habislah kat sini sampai pukul 9 je Paling lambat pun 95 minit macam tu. Okey, soalan rajah 4. Okey, rajah 4 menunjukkan 3 buah anak tangga. Okeylah, 3 lah. 1 kan, 2 dan 3 anak tangga kan. Okey. Kira isi padu. Isi padu dalam sentimeter padu anak tangga pertama. Bermaksud yang bawah ni lah anak tangga pertama kan. Okey, so mana kita kena kenal pasti mana satu panjang, mana satu lebar, mana satu tinggi. Sebab formula dia ialah panjang darab lebar darab tinggi. V sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Tapi kita kena kenal pasti dulu anak tangga pertama yang mana. Yang bawah ni lah. Kita naik tangga mana naik atas dulu. Kita mesti naik bawah dulu kan. Jadi inilah nombor 1. So yang bawah ni yang paling besar inilah anak tangga yang pertama. Okey, so maknanya sekarang ni panjang dia ialah kita tahu 50 cikgu. Okey, kita tulislah 50. Okey, tulis 50 cm. Okey, lebar dia mestilah bawah kan. Lebar dia 30. Okey, tulis 30. 30 darab tinggi. Tinggi cikgu, nak kena ambil sampai atas ke? Tak perlu. Sebab soalan ni, dia punya tinggi dia sampai sini je. Okey, sampai sini je. Bermaksud dia punya soalan dia sampai sini je. Dia punya tinggi dia. Sebab anak tangga pertama. Kalau awak naik sampai atas 12, itu dah campur semua sekali anak tangga. Anak tangga nak satu je. Anak tangga pertama je. Anak tangga pertama sampai sini je tinggi dia. So, awak jangan memandai-mandai darab 12. Kalau awak darab dengan 12, bermaksud awak dah campurkan semua anak tangga. Soalan ni suruh cari satu je anak tangga yang pertama je. Jadi tinggi dia sampai sini je. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu secara congak, siapa tahu berapa tinggi ni? Dia bagi tahu ni anak panah ni bermaksud dari atas ni sampai ke bawah 12. Dan yang garis ni bermaksud dia sama. Siapa tahu? Satu ni berapa jarak dia? Cepat sebelum cikgu bagi jawapan. Siapa boleh kira? Tak betul. 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 4. Sebab 4 darab 3 kan. Okey, so sini 4 cm. Sini pun 4 cm. Sini pun 4 cm. Macam tu lah. Macam mana awak buat? Awak buat 12 cm bahagi dengan 3. Kenapa bagi dengan 3? Sebab ada 3 anak tangga kan. Kita bagi sama banyak. Jadi 12 bagi 3 dapatlah 4 cm. So maknanya untuk satu tangga ni tinggi dia sama 4 cm, 4 cm, 4 cm. Tu ceritanya lah. Okey, ceritanya macam tu. Okey. So kita dah dapat dah 4 cm. So barulah kita masukkan 4 cm sebagai tinggi anak tangga pertama. Okey, kita selesaikanlah. Okey, so 50 darab 30, cikgu selesaikan dulu. Kosong darab kosong ni cikgu simpan dulu kosong ni. Okey, kemudian 5 darab 3 15. So kita dapat 1500. Okey, 1500 kita darab dengan 4. Kosong darab 4 kosong. Kosong darab 4 kosong. 5 darab 4 20. 2 1 darab 4 4 5 6. So dapat 6000. Okey, so cikgu pun padam balik.
Cikgu terus dia letak 6,000. Okey, so jawapan dia ialah 6,000 sentimeter padu. Okey. Ni nampak macam buruk kan tulisan dia. Kita buat cantik sikit lah. Okey. So 50 darab 30, jawapan dia 1,500. Okey, jadi kita tulislah 1,500 darab dengan 4 pula. Darab dengan 4, jawapan dia ialah 6,000. So 6,000 tulis kat sini. So maknanya dekat sini dalam soalan ni isi padu bagi tangga pertama ialah 6,000 cm padu. Panjang, darab lebar, darab tinggi. 4 dia ya. Okey, soalan seterusnya B. Hitung jumlah isi padu dalam sentimeter ketiga-tiga anak tangga itu. Ni susah sikit lah. Ketiga-tiga anak tangga itu. Kena cari satu-satu pula. Okey, anak tangga pertama dah tahu. Anak tangga kedua dengan ketiga yang tak tahu. So kita cari dulu anak tangga yang kedua. Okey, cikgu tulis AT2. Okey, AT2 V panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, sekarang AT3. AT tu maksudnya anak tangga. V sama dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Okey, kita selesaikan macam tu. Okey, so panjang bagi soalan ni untuk yang kedua ialah 40. 40, 30, 4. So kita tulislah. Apa maksud bring it on? 40 darab 30 darab 4. Okey, tulis dulu. Lepas ni baru kita selesaikan. Okey, anak tangga 3 dia punya panjang dia 30. 30, lebar 30, tinggi 4. Okey, so kita tulis 30 cm darab 30 cm darab 4 cm. Okey, kita selesaikan cari jawapan yang betul. Besar semua. 40 darab 30, cikgu congak saja 4 darab 3, 12. 00 ada 2, jadi 1,200. 1,200 darab dengan 4. Okey, kita buat congak je ni. 1 darab 4, 000. Okey, lepas 2, 8. Okey, 4. So, 4,800 cm padu. Okey, cikgu pandang balik. Kita congak je ni. Buat ni pandang-pandang balik. Okey, soalan seterusnya. Yang bawah ni pula, anak tangga 3. 30 darab 30 ialah 900. Jadi 900 darab 4, senang je. 9 darab 4 ialah 5,600. 9 darab 4, 56 kan. 9 darab 4, 56. Betul ke ni? 9 darab 4, 54. 54. So, dapat 5,400 sentimeter. Betul ke ni? Macam tak betul je. Okey, jap. 3 darab 3, 9. 900 darab 9 darab 4, 36. Tak ada orang pun nak tegur cikgu ni. Mana ni? 9 darab 4, 36 lah pandai. 9 darab 4, 36. Betul macam pelik je. Okey, 3,600 cm kuasa 3. Baru logik. Sebab dia mesti lagi kecil. Sebab anak tangga 3 kan kat atas. Dia mesti lagi kecil dia punya nombor dia. Tiba-tiba jadi besar. Tak logik lah. Okey, jadi 9 darab 4, 36. So, dapatlah 3,600. Okey, so sekarang dia kata jumlah. So, bila sebut jumlah, bermaksud guna operasi tambah. So, kita pun jumlahkan lah. Tambahkan semua sekali. Okey, yang pertama kita dah tahu dah 6,000. Tulis 6,000 cm kuasa 3. Yang anak tangga kedua dah tahu dah 4,800. Okey, cm kuasa 3. Dan anak tangga yang ketiga kecil sikit, yang paling atas sekali 3,600 cm kuasa 3. So kita tambahkan 0, 0, 8 tambah 6, 14. 1 naik atas. Okey, 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14. So dapatlah 14,400 cm per padu. Bukan persegi, padu. Sebab kuasa 3 kan. Padu. Okey. Selesai. Nampak macam susah kan? Sebab soalan ni arah sukar. Sebab tu dia susah. Okey, soalan seterusnya. Soalan C. Kira jumlah luas dalam sentimeter padu. Minta maaf, dalam sentimeter persegi. Luas luas. Luas, ingat luas. Sentimeter persegi. Permukaan hadapan. Permukaan
hadapan. Maksudnya muka depan je. Muka depan yang mana ni lah. Okay, so cikgu padam dulu ni, takut awak confuse. Okay, so kita dah tahu, cikgu tulis balik yang ni. Ni sini semuanya 4 4, sini 4, sini pun 4. So maknanya dia suruh cari ni. Okay, permukaan hadapan bermaksud ni yang inilah. Ni berapa? Ni berapa? Ni berapa? Okay, macam tu. So sekarang ni kita kena cari satu-satu lah. Kena cari satu-satu. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Kemudian kita tambahkan. Okey, anak tangga pertama panjang dia ialah 50, lebar dia 4. Sebab mesti panjang darab lebar. Okey, pandang balik ni takut awak confuse. Okey. Panjang darab lebar. Okey, so sini panjang dia 50, lebar dia 4 cm. So maknanya anak tangga pertama 50. Okey, cikgu tulis ringkas AT1 panjang 50 cm darab 4 cm. Okey, selesaikan dulu. Anak tangga 2 sama dengan anak tangga 2 dia pendek sikit kan. 40 je kan. Okey, so 40. Itulah 40 cm darab dengan 4. Okey, anak tangga 3 lagi pendek 30 cm darab 4 cm. Okey, kita selesaikan cari satu-satu. 50 darab 4 ialah 200. So 200 cm kuasa 2 sahaja. Okey, 40 darab 4 16. So 4 darab betul lah. 160 cm kuasa 2. Kecil sikit kan. Okey, anak tangga 3 30 darab 4 bermaksud 120. 120 cm kuasa 2. Okey, bila sebut jumlah bermaksud tambah. Jadi kita tambahlah semua. So jumlah jumlah ialah 200 cm kuasa 2 tambah 160 cm kuasa 2 tambah 120 cm kuasa 2. Ni kalau siapa yang tak pandai nak buat bentuk lazim macam ni, buat bentuk lazim lah, tak pandai buat dalam bentuk matematik, congak buat dalam bentuk lazim. So 200 tambah 160 360. 36, so 3480. So jawapan dia 480 cm kuasa 2. Nampak tak dia makin kecil? Sebab anak tangga 1 yang bawah ni besar sikit. Sebab tu dia besar. 200 cm persegi. Sebab tu dia luas. Dia luas kan, sebab tu nombor dia besar. Okey, yang anak tangga yang kedua dia kecil sikit. Satu dia 160 saja. Dia sempit sikit lah. Okey, anak tangga 3 dia lagi sempit, lagi kecil daripada yang bawah dan atas kan. Bawah dengan yang tengah-tengah. Jadi maksudnya lagilah kecil nombor dia. So jadi 120 cm kuasa 2. So dia kata soalan kata jumlah. Soalan suruh cari jumlah, jadi tambahlah 200 tambah 160 360. 360 tambah 120 480. Okey, nampak macam susah kan? Okey, ni sekarang ni cikgu bagi pilihan. Okey, memang cikgu tahu soalan ni agak sukar, tapi cikgu nak awak melibatkan diri dalam PDPR. Yang penting awak buat latihan ni sama-sama dengan cikgu. Okey, so cikgu bagi pilihan terutama sekali untuk kelas 6 lavender. Okey, kalau 6 lavender, siapa yang rasa macam soalan yang cikgu bagi dalam bentuk quizzes ni agak sukar, awak rasa tak boleh nak jawab langsung. Okey, awak buat latihan ini dan masukkan dalam Padlet yang disediakan. Dah dapat dah kehadiran. Okey. Okey, nak kira okey lah tu. Walaupun sebenarnya lagi bagus awak try buat sendiri. Okey. Okey, so cikgu akan share link. Cikgu rasa dah tinggal 3 minit je lagi. Tak bolehlah kita nak buat secara online ya. Tak boleh nak buat macam pertandingan yang seperti sebelum ni sebab soalan ni agak sukar. Dia perlukan masa. So satu soalan 3 minit dan sebagainya. Okey, lepas ni pun awak ada kelas lagi kan dengan mata pelajaran lain. So awak hold dulu, habiskan dulu mata pelajaran lain. Kemudian petang sikit ke awak boleh buat. Okey? Petang ni awak boleh buat. Cikgu akan tanda kehadiran dah. Siapa yang hadir pada pagi ini, cikgu dah tanda kehadiran dah. Okey? So kalau ada apa-apa masalah nak tanya 8 soalan ni, boleh tanya cikgu dalam WhatsApp. InsyaAllah cikgu akan tolong mana yang cikgu mampu. Okey? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini? Okey, cuba cek balik kehadiran 6 Sakura. Siapa yang baru? Okey? Susah kan soalan dia kan? Susah sikit. Ada lagi tak yang baru masuk? Cuba cek balik kehadiran 6 Sakura. Siapa? Haris? Kil.
Akil, Adam Akil. Okey, lagi? Ada lagi tak murid yang baru masuk? Cikgu akan bagi link dia lepas ni Link dia awak boleh tengok dalam yang cikgu bagi tu, senarai semak tu. Okey, cikgu tak buat secara live hari ni sebab tak sempat. Masa pun tinggal 2 minit je lagi. Nanti tak sempat, memang tak sempat. Awak nak jawab tu ambil masa. Dia bukan macam soalan koordinat, macam soalan bentuk yang senang kan. Ni soalan ni kena kira. Awak kena kira baru dapat jawapan. Okey, kalau tak kira tak dapat jawapan. So perlukan masa. So tak apalah awak buat lambat sikit pun tak apa. Yang penting awak buat. Okey, ada apa-apa lagi tak? Soalan 6 Sakurah kehadiran, mungkin ada yang tertinggal? Tak ada ni saja Okey, kirim salam lah kepada kawan-kawan yang lain. Nanti cikgu nak jumpa buka sekolah nanti. Nak tanya kenapa tak nak masuk kelas ni. Okey, seterusnya 6 Lavender. Cuba cek. Ada beberapa orang lagi yang mungkin baru masuk. Engku baru masuk Aisyah. Okey. Lagi Syazwani. Okey, lagi tulis kat bahagian chatting kalau tak nak cakap. Malu-malu semua ni. Darjah 6 ni. Darjah 1 yang kecoh sikit. Okey, tak ada tu saja Okey, so cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran. Siapa? Ruknesh. Okey, Ruknesh sudah ambil. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kelas PDPR pada pagi ini. Oh, mic saya rosak. Okey, tak apa. Okey, terima kasih atas kerjasama semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cuba selesaikan soalan kuisis yang diberikan ni secara pelan-pelan. Jangan cepat siap. Relax-relax je, okey? Okey, dalam masa beberapa minit lah awak buat sebab 8 je soalan dia. Dah tak boleh baru awak cubalah mana yang awak rasa awak nak cuba. Okey, so tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye semua. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Waalaikumsalam. Okey, salam. Cikgu.